Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini bertemu kembali bersama saya, Ustazah Haiza Yusrina binti Misman, dalam mata pelajaran Al-Quran Darjah 3, pelajaran yang kedua, Surah Al-Baqarah, siri yang kedua, juzuk yang pertama, muka surat 6. Baiklah murid-murid, sebelum kita teruskan pelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membacakan Ummul Kitab Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, Surah Al-Baqarah, iaitu surah yang kedua, diturunkan di Madinah, 286 ayat. Al-Baqarah bererti lembu betina. Baiklah murid-murid, Ustazah akan mulakan bacaan surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Diminta semua murid-murid telah bersedia dengan kitab pendidikan Al-Quran Darjah 3, muka surat 6. Ataupun murid juga boleh melihat pada slide yang Ustazah sediakan. Baiklah, Ustazah akan mulakan bacaan surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين
يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Ustazah telah mendengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Baiklah, murid-murid boleh lihat pada slide yang Ustazah sediakan ini, ada 5 ayat surah Al-Baqarah yang mana dalam ayat tersebut Ustazah ada gariskan hukum-hukum tajwid dalam bacaan. Iaitu ada hukum idgham bila guna, hukum ikhfa hakiki, hukum idgham ma'al guna. InsyaAllah nanti akan Ustazah terangkan pada slide yang seterusnya. Baiklah murid-murid, seterusnya Ustazah akan terangkan hukum tajwid. Yang pertama iaitu kaedah bacaan mad lazim harfi, iaitu hukum bagi bacaan pada kalimah alif lam mim. Baiklah, kaedah bacaan mad lazim harfi iaitu pada huruf alif tiada harkat. Maksudnya di sini huruf alif kita tak perlu nak panjangkan kerana tiada harkat di situ. Kita kena sebut huruf alif. Seterusnya, lam. Lam dibaca dengan 6 harkat. Lam dibaca dengan 6 harkat. Kemudian nak pergi kepada huruf mim, bacaan mim, kita hendaklah mendengungkan dengan 2 harkat, iaitu gunnah. Gunnah tu maksudnya didengungkan dengan 2 harkat. Kemudian barulah kita sebut mim, iaitu sebanyak 6 harkat. Baiklah, dalam kalimah alif lam mim ini terdapat harkat sebanyak 14. Jumlah harkatnya ialah 14. Seterusnya, hukum tajwid yang kedua ialah waqaf mu'anaqah. Baiklah murid-murid, sebut sekali lagi waqaf mu'anaqah. Baik, mengapakah disebut atau dinamakan waqaf mu'anaqah? Dinamakan waqaf mu'anaqah kerana harus berhenti pada salah satu tanda tersebut. Baiklah, kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua terdapat titik 3. Titik 3 berada pada 2 tempat. Baik, jadi kita boleh mewakafkan bacaan pada salah satu tanda tersebut. Wakaf tu maksudnya berhenti. Maksudnya kita berhenti pada salah satu tanda tersebut, iaitu tanda waqaf mu'anaqah. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat pada hukum yang ketiga, hukum tajwid ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki,
Baik, dalam surah Al-Baqarah yang kita baca tadi, ayat 1 hingga 5, terdapat kalimah-kalimah yang dihukumkan tajwid iaitu ikhfa hakiki. Yang pertama, kalimah yunfiquna. Baik, bacaannya ialah yunfiquna. Kalau saya sebut kalimah yunfiquna. Baik, bacaan yunfiquna, nun mati bertemu fa, hukumnya adalah ikhfa hakiki. Maksudnya di sini, apabila nun mati bertemu dengan huruf fa, maka hendaklah kita menyembunyikan sebutan nun sakinah di antara sebutan izhar. Maksud izhar ialah terang, jelas. Okey, jadi kita sembunyikan nun sakinah di antara sebutan izhar dan idgham. Idgham tu maksudnya memasukkan berserta dengung dua harakat. Maksudnya kita sebut antara jelas dan juga memasukkan ke dalam huruf fa berserta dengan dengung dua harakat. Jadi bacaannya ialah yunfiquna. Okey. Okey, nun mati tadi tu kita sembunyikan. Bacaan dia tu di antara dengan terang dan juga masuk serta dengung dua harakat ke dalam huruf fa tadi itulah. Kita dengungkan dua harakat. Yang kedua ialah dalam kalimah min qablik ataupun min qablika. Okey. Nun mati bertemu dengan huruf qaf, hendaklah kita baca dengan bacaan ikhfa hakiki. Yang mana nun mati tadi bertemu dengan huruf qaf, maka kita hendaklah menyembunyikan sebutan nun sakinah tadi, nun mati, di antara sebutan izhar iaitu terang, sebutan yang terang ataupun jelas, dan kita masukkan ke dalam huruf qaf, iaitu kita idghamkan dia dengan berserta dengung dua harakat. Okey. Jadi bacaannya ialah min qablik. Okey. Seterusnya yang ketiga, kalimah unzila. Okey. Kalimah unzila. Nun mati bertemu dengan huruf zai pun sama kaedahnya. Nun mati tadi, kita sembunyikan sebutan nun sakinah tadi di antara terang dan masukkan berserta dengung dua harakat. Okey. Jadi kita baca unzila. Baik, ini adalah hukum ikhfa hakiki. Baiklah, seterusnya kita lihat hukum tajwid yang keempat, iaitu idgham ma'al gunnah. Dalam surah Al-Baqarah, ayat 1 hingga 5, saya keluarkan kalimah hudammir. Hudammin. Hudammin, iaitu apabila tanwin ataupun nun mati, jadi kat sini ialah tanwin. Tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham, iaitu ya, nun, mim ataupun huruf waw. Jadi dalam kalimah hudammin, tanwin bertemu dengan huruf mim. Maka hendaklah dibaca dengan dengung dua harakat. Maksudnya di sini sebutan tanwin dimasukkan ke dalam huruf yang selepasnya. Huruf yang ditemu. Huruf yang ditemu iaitu huruf mim yang berbaris, maka didengungkan sebanyak dua harakat. Okey, jadi bacaannya ialah hudammin. Okey, kita dengungkan dengan dua harakat. Itulah hukum idgham ma'al gunnah. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat hukum tajwid yang kelima dalam surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5, iaitu idgham bila gunnah.
Baik, dalam ayat 1 hingga 5 surah Al-Baqarah, Ustazah keluarkan dua kalimah yang dihukumkan idgham bila gunnah. Yang pertama, kalimah hudal lil muttaqin. Dan yang kedua, kalimah mir rabbihim. Baik, bagaimanakah bacaannya? Baik, kita lihat yang pertama, kalimah hudal lil muttaqin. Hendaklah kita baca apabila tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah. Huruf idgham bila gunnah ada dua, ra dan lam. Okey. Jadi apabila tanwin bertemu dengan huruf lam, salah satu huruf idgham bila gunnah, maka hendaklah kita memasukkan, idgham tu maksudnya kita masukkan sebutan tanwin ke dalam huruf lam tanpa dengung. Maksudnya tidak dengung. Okey? Iaitu kita baca dengan tanpa dengung. Baik. Cara bacaannya ialah hudalil muttaqin. Baik, tak perlu kita dengungkan. Kita jangan baca hudalil. Okey, salah ya. Kalau kita baca hudalil, hukumnya salah. Kerana idgham bila gunnah hendaklah dibaca dengan memasukkan nun mati ataupun tanwin ke dalam huruf lam ataupun huruf ra. Jadi hendaklah dibaca dengan jelas. Sebutan lam tu tak perlu didengungkan. Okey? Yang kedua, pada kalimah mir rabbihim pun sama. Kita jelaskan sebutan sebutan ra. Okey, tak perlu nak didengungkan. Antara nun tadi dengan ra tu tak perlu nak didengungkan. Apabila nun mati bertemu dengan ra, hendaklah kita memasukkan sebutan nun mati tadi ke dalam huruf ra. Kita masukkan terus tanpa dengung. Okey, tanpa dengung. Jadi bacaannya ialah mir rabbihim. Kita jangan baca mir rabbihim. Okey, itu bacaan yang salah. Okey, tak perlu kita dengungkan kerana lam dengan ra adalah huruf idgham bila gunnah. Huruf yang tak boleh didengungkan. Okey, jadi kita cuma masukkan sahaja ke dalam huruf ra dan kita jelaskan tanpa dengung. Jadi kita hendaklah baca mir rabbihim. Okey, kita masuk tapi tanpa dengung. Tidak dengung. Masukkan dan tidak dengung. Okey, jadi ada dua kalimah dalam hukum idgham bila gunnah. Saya harapkan semua murid-murid boleh faham, jelas, penerangan Ustazah. InsyaAllah. Alhamdulillah, sampai di sini sahaja pelajaran kita pada hari ini, murid-murid. Ustazah harapkan semua murid-murid dapat membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 bersama dengan ibu bapa di rumah, insya-Allah. Ustazah harapkan murid-murid dapat membaca dengan hukum tajwid yang betul, dengan sebutan makhraj huruf yang betul, insya-Allah. Dan seterusnya dapat memahami setiap hukum tajwid yang telah Ustazah terangkan tadi, insya-Allah. Baiklah murid-murid, terima kasih dari saya. Saya doakan semoga semua murid-murid berjaya, insya-Allah. Salam sayang dari Ustazah Haizah Yusrina binti Misman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.